أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي روهينجيا وفي بورما وفي كل مكان وفي بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، أحييكم بأحسن التحية، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita daripada lemah menjadi kuat dan kuat menjadi lemah semula dan tua, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Maka pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita tidak boleh lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke bumi mana kita akan lari, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lari kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang yang mampu mencontoh Nabi hanya 3 orang ya, yang dikategorikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, sebab Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang mampu mencontoh Nabi adalah orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, kemudian ada atau menginginkan hari pembalasan. Yang ketiga adalah orang yang banyak berzikir, banyak menyebut Allah. Sebab orang yang paling banyak menyebut Allah, orang yang paling banyak memuji Allah, di antara makhluk yang paling banyak memuji Allah, manusia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita ingat bangun tidur Nabi dah memuji Allah, memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian masuk tandas ni, bangun tidur masuk tandas, kemudian baca doa tandas, keluar tandas, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Kemudian berpakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadzal libas wa as'alullahu min khairi wa khairi ma fi wa a'udzu billahi min syarri wa syarri ma fi. Ya, kemudian lepas berpakaian, sarapan pagi, kalau saatnya hari bulan Ramadan lah, sarapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas baca bismillah, lepas sarapan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kemudian Nabi naik kenderaan, sama ada unta, kalau sekarang ni Mercedes Nabi dan Mercedes ataupun Ferrari-nya. Ferrari tu kuda Ferrari. Kuda yang tercepat, Ferrari yang tercepat adalah Ferrari yang putih. Sebab Nabi memiliki kuda yang putih yang paling cepat. Dalam peperangan, kuda Nabi, Ferrari Nabi lah yang mendahului, yang menerobos musuh. Barulah selepas tu Ferrari para sahabat. Macam sebab apa? Memang kuda tu lambang memang kecepatan. Sebab Nabi sendiri ketika dia berperang tu, Nabi yang pertama dahulu menembus musuh. Macam panah. Nabi kalau menembus musuh tu macam panah. Sehingga para sahabat pun kejar Nabi dan kemudian melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Rasulullah sentiasa naik kenderaan membaca Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian sampai di tujuan Alhamdulillah ala salamah atau Alhamdulillahilladzi sallamana fi hadha safar, atau sebenarnya Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dalam perjalanan ini. Hampir keseluruhan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang akan mencontoh Nabi adalah orang-orang yang banyak memuji Allah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan kelas kita tentang sedekah sunnah yang terakhir, yang kita bincangkan 3 saja sedekah sunnah di sini, iaitu wakaf, kemudian hibah, kemudian wasiat. Sebelum itu, Ustaz ada permintaan dari awal lagi ada permintaan. Kita nak bertalaqi sedikit sebanyak Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah, sebab nak jelas macam mana Al-Fatihah ni, ya, supaya sedikit saja sebelum kita mulalah untuk mendapatkan keberkahan. Dan juga Ibu, Al-Fatihah ni mesti banyak kita baca. Sebab apa? Sebab Nabi pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat, maukah aku tunjukkan kamu, aku ajarkan kamu sesuatu yang agung, iaitu sesuatu yang agung, kata Nabi SAW. Mau nanti selepas solat, kata Nabi. Selepas solat, Nabi sengaja diam saja, kemudian keluar, ya Rasulullah, bukankah engkau nak mengajarkan kepadaku sesuatu yang agung? Maka Rasulullah mengajarkan tentang Al-Fatihah. Okay. Rasulullah dia membaca Al-Fatihah ni jelas, hurufnya jelas. Sebab apa? Al-Fatihah ini adalah 30 juzuk Al-Quran terkandung dalam Al-Fatihah, ya. 2 perkara yang tidak dibagikan kepada umat yang terdahulu adalah, yang pertama, atau kepada nabi-nabi yang terdahulu, yang pertama Al-Fatihah, dan yang kedua akhir surah Al-Baqarah. Itu hanya diberikan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dalam nasyid Zaharat Dinul Muayyad itu, ya. Zaharat Dinul Muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Kan ada yang dikatakan Sab'ul Mathani dalam nasyid. As-Sab'ul Mathani itu adalah Al-Fatihah. Maka insya-Allah kita cuba untuk bertalaqi dan membacakan sama-sama. Yang pertama dengan irama Ustaz dulu. Irama Ustaz, ya. Lepas itu itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang pendek ni cukup macam tu. Kalau seandainya kita 2 harakat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Ha pedas mesti jelas, ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh.
Ya, ha pedas tu mesti. Kalau tak boleh keluar ha pedas tu, seperti mana saya sampaikan, makan kari lemak cili api tu. Yang dimakan tu cili dia tu, bukan kari tu, cili tu. Bila dah pedas tu, dia akan keluar sendiri. Dia macam tu dia keluar sendiri ya. Maka itu yang pertama, tu ha, melatih ha. Sebenarnya ha pedas ni, ha pedas atau ha kecil ni dia di sini, bukan dari perut. Ini ha, hi, hu. Dia macam tu latihan dia. Jadi hi, hu, ha, tu ha pedas. Kalau ha besar, ha, hi, hu. Ya, kalau ibu senam jantung tu ha, hi, hu. Itu yang senam jantung tu, itu yang dari perut. Dia untuk senang ya. Ha pedasnya agak susah sikit. Kadang-kadang kalau orang kalau Jawa, orang Jawa atau orang Sunda ya, dia ha ni sentiasa dia buat kha. Dia macam kha. Ha. Dia macam kha dia tak ha. Ya, dia kan macam membaca kha dia. Makanya latihan, memang latihan pedas tu mesti latihan. Dan Ustaz pun latihan makharijul huruf ini selama sebulan. Ustaz latihan macam ni. A, ba, ta, sa. Sampai latihan tu memang supaya mulut tu dia fasih sampai seperti itu. Dia memang mesti latihan, ya, mesti latihan. Kalau tak latihan dia tak boleh. Kalau orang Arab latihan dia sebab dari kecil. Ya. Makanya dengar Mona Jasman tu, memang suara dia memang masya-Allah ya, yang di IQ. Okey, itu suara Arab betul ya. Okey. Kemudian alham tak boleh, alham tak boleh. Dia kalau alham pun dah betul-betul mana dia? Alham tu makna dia apa namanya daging. Allahmu ya, daging. Dia tak boleh dikalkalahkan, lam tak boleh dikalkalahkan. Alham, kemudian mim di sini tidak boleh didengungkan. Jangan nak fasih-fasih salat. Alhamdulillah. Jangan. Disebab mim di sini adalah idhar syafawi. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian lillah nipis, jangan lillah pula. Lillah nipis. Rabbil, rab jangan rab. Dia kalau rab dia tak ada tebal. Dia ra, kita baca ra, kita bukan baca ra. Ya, rabbil alamin. Kemudian itu paksa sikit. Kita mesti mengaji seperti orang Arab mengaji. Jadi alamin mesti jangan alamin. Kalau alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau alamin adalah orang-orang yang sakit. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Alamin ya ta'allam. Jadi alamin. Ya itu mesti paksa. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian pedaskan lagi Ar-Rahmanir Rahim. Him juga pedas. Maliki yaumiddin. Da ya, middin. Jangan nanti dia da, tak boleh ya. Nanti da dia nanti dia kena putu nanti. Nanti dia da tu di ujung lidah dia agak dengan gigi sikit. Da. Iyyaka na'budu ya, da. Jangan budu ya. Jangan. Ya. Kemudian tekan, jangan tak tekan, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak boleh. Buya Hamka mengatakan kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya hanya kepada engkaulah matahari kami menyembah dan kepada engkaulah matahari kami minta tolong. Kalau kita tak tekan di iya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia macam tu, tak boleh. Dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian na'budu, jangan na'budu. Jangan hamzah, dia ain. Kalau hamzah dengan engkau sahajalah kami berlamu-lamu. Dia makna dia mungkin boleh juga, tapi berabad-abad ya. Na'budu tu berabad-abad, tapi iyyaka na'budu mengabdi. Ya. Makanya jangan sampai salah di sini di makharijul huruf ini. Kemudian ihdinas sirat, sad dia moncong mulut. Tiga cara membaca sad moncong mulut dia. Sa, si, su, dia mesti moncong. Kalau sin melebar. Sa, si, su. Kalau sin dia melebar,
Makanya jangan baca ya Rasulullah, salah. Dia mestinya ya Rasulullah. Dia mesti melebar ke moncong. Tu sin. Kalau bacaan hadapan dia. Sebab kalau kita baca ya Rasulullah sad. Ya. Makanya di sini juga makharijul huruf ni mesti kita jelaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf di sini. Jangan mustaqim. Dengan kaf salah lagi, bertukar lagi makna dia. Mustaqim. Qa dia ditekak, betul-betul ditekak. Kalau ka di sini ka. Kalau qaf ditekak kita. Kalau ka di sini ka. Ak. Makanya kalau azan, kalau kaf dia ka, dia mesti hamas. Ak. Kalau ada orang azan macam ni, Allahu Akbar, salah azan dia. Tidak ada hamasnya. Dia mesti Allahu Akbar. Mesti ada hamas tu. Maka makharijul huruf ni mesti jelas. Kalau tak, bertukar-tukar makna ayat Al-Quran. Sebab apa? Salah membaca dalam makharijul huruf, makna dia kesalahan al-lahnul jali, kesalahan yang berat, berdosa. Kalau salah daripada ikhfa dan idgham semua itu al-lahnul khafi, kesalahan yang ringan. Ya. Tapi tetap juga bersalah. Sebab apa? Mengurangi keindahan Al-Quran. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Qaf itu mesti jelas. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak ada di situ. Ada juga yang baca siratal ladzina an'amta alaihim. Dia macam mengaum. Tak ada. Di situ tak ada aum. Di situ biasa. Dia bukan tafkhim. Dia an'amta. Dia tak ada an'amta. Ya, tak ada. Sebab ada ustaz imam di Indonesia sendiri. Ya, siratal ladzina an'amta. Dia tak ada. Tak boleh dengung. Jangan nak dengung kan pula. Nak fasih-fasih solat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak boleh. Ya. Dia ada yang pertama adalah izhar halqi, adalah izhar syafawi. Tak ada dengung di situ. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, jangan ghairil tapi ghairil, ya. Ghairil maghdu, tak boleh maghdu, tak boleh diqalqalahkan. Dia terus saja maghdu, tak boleh maghdu. Sikit saja tak boleh diqalqalahkan, ya. Dia ghairil maghdu terus saja maghdubi alaihim. Kalau dad itu memang yang paling fasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dad itu kalau tak lidah, ujung lidah sengit ke kiri ataupun ke kanan. Ustaz kerana waktu tu sebenarnya Rasulullah dia menyukai yang kanan. Tapi kerana Ustaz dah sentiasa latihan dengan kiri dulu, Ustaz pun tak tegur. Jadi yang kiri Ustaz tu lebih mudah ke kiri. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu, ya, mesti. Tak boleh ke depan. Jangan maghdu. Dia bukan dad tapi dha. Dia sengit kiri atau kanan. Ya. Afsahu man nataqa bid-dad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling fasih membaca dad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran dinamakan lughatud dad. Ya, Al-Quran di ayat bahasa Arab dinamakan lughatud dad. Bahasa Arab dinamakan bahasa dad. Sebab satu-satunya huruf yang tak ada di mana-mana bahasa melainkan bahasa Arab adalah bahasa dad. Tak ada, carilah bahasa Kanada, Amerika, mana-mana huruf dad tak ada. Tak ada. Tapi kalau semua tu French lah, barret pada roda yang ada kan, French lah, orang Paris atau kampus lah, Paris. Maka kalau yang bahasa yang lain ada hurufnya. Kalau macam Cina pula ke mana ke sini banyak maka dad tak ada mana-mana bahasa, hanya bahasa Arab saja. Maka ibu bertalaqi dengan tentang Al-Fatihah ini, dia mesti kita bertalaqi sebab apa? Supaya bacaan kita jelas, clear. Sebab apa? Sebab ini asas daripada solat kita. Ya, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tak baca Al-Fatihah. Dan tak sempurna solatnya kalau Al-Fatihah dia tak betul. Ya.
Ini perlu. Makanya itu permintaan, insya-Allah kita sekali lagi Ustaz nak dengar. Cuba ibu-ibu semua dengan tuan-tuan semua baca, Ustaz dengar saja. Ustaz mudah-mudahan telinga Ustaz ni kalau salah tahu Ustaz salah. Macam apa? Okey. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di waladdallin itu sedikit ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia mesti tekan. Jangan waladdallin. Salah. Dia waladdallin. Tekan ya. Tekan kepada lam tu syabat syabdu. Apa mad lazim mustaqal kalimi ya. Atau mad wajib mustaqal kalimi. Okey. Itu saja. Alhamdulillah bagus. Berbarakah. Barakah di waladdallin tu yang sini jelas, yang sini tak jelas. InsyaAllah dah bagus. InsyaAllah dah bagus dan tidak ada mengapa tidak. Dan maksudnya memang kalau seandainya ibu boleh bertalaqi satu-satu, memang tu lebih diutamakan. Semacam Ustaz pernah di Masjid Taqwa, memang satu-satu saya dengar bertalaqi satu-satu dan memang Ustaz tengok ya. Sebab kadang-kadang yang paling banyak kita kesalahan kita di zal itu ya, di sad itu yang banyak salah kita. Contohnya siratal ladzina lazi. Dia bukan lazi, dia lazi, dia keluar dah. Banyak salah orang di sini sebab dah terbiasa dan guru lama pun dia tak tegur. Ya, guru-guru lama kita pun tak tegur. Siratal lazi ada terdengar lazi lah. Dia lazi, ya, bukan lazi dengan zal. 3 huruf yang keluar lidah, ta, zal dengan dha. Dha tu mesti keluar lidah. Dha. Okey, itu sedikit permintaan dan insya-Allah kita mudah-mudahan sentiasa terus kita memperbaiki ibu, tuan-tuan, masalah solat ni sentiasa dah belajar terus. Walaupun ada seminar solat hadir, jangan anak remaja saja diutus untuk seminar solat, kita tak pergi. Solat kita solat sekolah rendah. Sekolah rendah. Sebab kita belajar bacaan solat ni di sekolah rendah saja. Universiti tak ada murajaah lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan tolong percantikkan bacaan kita, kemudian juga kalau boleh kita, kalau tuan-tuan yang sebagai suami kadang-kadang solat di rumah, maka kalau dah fasih maka belajar taranum. Belajar taranum. Sebab apa? Kalau tak nak belajar taranum, hidupkan sentiasa Al-Fatihahnya Al-Ghamidi atau Masyari Rashid di kereta kita. Itu supaya apa? Supaya betul-betul sama kita bacaan Al-Fatihah kita. Sebab hari-hari, bila hari-hari kita dengar, ada irama sikit. Ustaz memang semalam 2 hari lepas solat di Masjid Negeri, ya Allah, orang Melayu sama betul suara dengan Sudais. Allahu Akbar. Allah pun takbir dia pun sama. Allahu Akbar. Ustaz pun masya-Allah, Ustaz semangat solat tak mengantuk. Ya masya-Allah, betul-betul. Jadi kalau Al-Fatihah pun Bismillahirrahmanirrahim, memang confirm mengantuk. Maka sebab apa? Tekanan suara, kefasihan dia akan mempengaruhi kepada kejiwaan. Makanya tuan-tuan terkhusus kalau solat di rumah pun cantikkan suara sikit. Dah fasih, maka belajar. Sebab belajar ni tidak ada batasan dia sampai ke liang lahat. Ya. Bahkan Ustaz ingatkan Rasulullah memula hafazan Al-Quran umur 40 tahun. Sebab wahyu itu turun umur 40 tahun. Maka jangan cakap Ustaz saya dah tua Ustaz, ya, nak mengaji semua dah terlambat. Tak ada yang terlambat. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang sibuk dengan Al-Quran satu hari itu tidak rugi pun harinya itu. Dari pagi sampai malam pun dengan Al-Quran saja. InsyaAllah
Dan juga kita bincangkan tentang wasiat ini, yang mana wasiat ini adalah sedekah yang sedekah yang sunnah yang kita bincangkan. Dan kemudian ibu-ibu tengok apa ayat apa namanya untuk apa namanya kajian kita pada hari ini. Ibu tengok ayat surah Al-Baqarah, iaitu ayat 264. 264. Al-Baqarah 264 kalau yang ada Al-Quran. Ya. Ya. Ayat 264. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Okey, di sini ayat ni Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan. Maksudnya ibu, memang itulah yang kita takutkan. Jangan kita hilangkan pahala sedekah kita dengan apa namanya, berkata-kata yang menyakiti, berkata yang menyakiti, bil manni, atau menyebut-nyebutnya kemudian menyakiti sekali. Al man ini menyebut-nyebut, al adha ni menyebut juga kemudian mengata-ngata pula. Sudahlah saya bantu. Ni macam tu, dia cakap macam tu. Dia bantu tak tahu diri. Dia kadang-kadang kata-kata ini, ibu-ibu sekalian, dia boleh, tuan-tuan sekalian, dia boleh menghilangkan pahala. Sedangkan ya Allah, kita dah memberikan bantuan kepada mereka, ya. Maka jangan kata-katakan atau jangan kata-katakan kata yang buruk atau menyakiti hatinya. Orang yang membuat seperti ini, orang yang bersedekah seperti ini, kalladhi, seperti orang yang menginfakkan hartanya pertama kerana menyebut-nyebut tu kerana riak. Makanya ibu-ibu sekalian, nanti bila kita dah berinfak banyak semua, kita merasakan dah banyak kita berinfak. Tahu-tahu bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu kita tidak melihat pahala infak kita. Kemudian kita bertanya, ya Allah, mana pahala infak saya yang banyak tu? Kata Allah, mana kamu berinfak? Saya berinfak kerana-Mu ya Allah. Tak. Kalau kerana aku yang akan bayar. Tapi kerana kamu berinfak kerana orang lain, maka mintalah kepada si fulan tu pahala. Ya Allah, tak ada nampak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seandainya kita pernah riya ini, maka terus bertaubat, terus minta ampun kepada Allah, dan kemudian niatkannya Allah hanya untuk-Mu ya Allah. Allah kembalikan pahala riya itu. Yang tadinya riak itu tak ada pahala langsung, maka beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan niatkan semula yang kita riakkan itu hanya kerana Allah. Sebab dalam hadis Muslim, orang kalau dia berbuat, walaupun berjihad,
dikatakan dia berjihad di jalan Allah, tapi kerana nak dikatakan sebagai seorang pahlawan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, macam mana engkau habiskan masamu ketika di dunia? Ya Allah, aku berjihad di jalanmu. Ya Allah, kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Kamu bukan berjihad kerana aku, tapi kerana dikatakan sebagai seorang pahlawan, hero. Ada orang yang menuntut ilmu, nak dikatakan sebagai seorang alim, orang yang orang mengetahui segala perkara. Dia menuntut ilmu, nak dikatakan sebagai seorang alim. Bila Allah tanya macam mana dia menghabiskan masanya, dia pun jawab menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu. Kadzabta, kerana Allah dia cakap, kadzabta, kamu bohong. Kamu belajar dan mengajar hanya kerana nak dikatakan sebagai seorang alim. Kalau ada ustaz kena ni, ustaz dalam masalah ni, kalau ada ustaz niat macam tu, memang kena habis. Campakkan ke dalam neraka, kata Allah. Ada orang yang belajar Al-Quran, tapi niat dia nak dikatakan sebagai seorang qari, sebagai seorang yang hebat baca Al-Quran. Bila dibaca tahwi ilaihim, orang baca Allah, 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 Allah. Ya, hanya sekadar itu saja, nak dapat hadiah, tapi tidak mempraktikkan isi kandungan Al-Quran, maka dia juga termasuk orang yang dihumbankan oleh Allah masuk neraka. Yang dalam hadis Muslim ni yang keempat adalah orang yang dia menginfakkan hartanya hanya nak dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Maka Allah pun katakan, kamu bohong, kamu menginfakkan hartamu bukan kerana aku, tapi nak dikatakan sebagai seorang dermawan. Hai malaikat, dia dah berbohong, maka humbankan ke dalam neraka. Oh, memang ya Allah, kalau boleh kita seluruh amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu usaha Ustaz sendiri, ibu berangkat start kereta tu, ya Allah, hanya untukmu ya Allah. Dia kadang-kadang jiwa ni, hati ni sentiasa berperang. Tapi kalau kita sudah lafazkan maksudnya dengan keyakinan, ya Allah, bukan untuk apa-apa ya Allah, untukmu ya Allah. Mesti kita, kalau saatnya kita tersilap niat, maka luruskan niat, ya. Sebab bila diluruskan niat kembali, pahala itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu amal itu untuk Allah dan pahala untuk kita, insya-Allah. Ibu-ibu sekalian dan tuan-tuan sekalian, di sini juga orang-orang yang riya itu adalah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan harta yang seperti ini, yang dengan suka menyebut-nyebut kebaikannya dan juga suka menyakiti, kadang-kadang menyakiti. Bu, sebenarnya memang yang kadang-kadang kita susah, ibu. Memang satu generasi kita ditegur sebenarnya. Datang orang Pakistan, semua AJK dah masang muka, ya, semua macam tu. Apa siapa? Macam tu. Sampai tahu tak, belum datang orang Pakistan lagi, siap tu dah pergi, Ustaz, jangan terima Ustaz. Langsung siap tu, dia tak betul orangnya Ustaz. Allahu Akbar. Langsung siap mengadu semua Ustaz, tak payah umumkan, dia nak tak terima apa. Sebenarnya tuan-tuan, memang sebenarnya bahkan sekarang pun Masya Allah, Ustaz pun ada orang minta di KL tu, macam takut kena saman belum Ustaz, ya? Sebab kalau bersedekah kena saman, kalau dia mengadu kena saman terus lah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini perkara ini tidak perlu pun. Maksudnya paling-paling cara dia bukan menyaman orang yang bersedekah, ya. Orang bersedekah itu tidak boleh disaman, ya. Dia ibu, tuan-tuan, bahkan kan ada hadis Nabi, ya Rasulullah, saya bersedekah kepada pelacur. Mudah-mudahan sedekah kamu itu membuat dia berhenti daripada melacur. Ya Allah, saya bersedekah kepada pencuri. Mudah-mudahan sedekah kamu itu menghentikan perbuatan mencuri. Ya Allah, saya bersedekah kepada orang kaya rupanya. Mudah-mudahan orang kaya itu dia tak kedekut dia pula dia bersedekah. Ya, kenapa dia kena sedekah pula? Dia macam, makanya tuan-tuan, orang ifah ni orang sentiasa dia merasa, dah nampak di wajah dia merasa cukup, ya. Maka kalau kita kaya, kalau kita sudah punya duit, jangan macam wajah-wajah macam miskin. Dia kadang-kadang macam tu, bila contoh ni, bukan di sini, ada yang dia pakai Mercedes, lepas tu ada bila minta orang minta sedekah, dia pun macam miskin. Ya Allah, janganlah. Kalau kita, ya Allah, kita pakai Mercedes, bagilah RM10, ya. Ni Allah kadang-kadang bagi RM1. Kadang-kadang orang yang bersedekah tu menyumpah.
orang tu saja nak pakai Mercedes sedekah RM10. Ni pakai Mercedes RM1 dia cakap. Dia kadang-kadang tuan-tuan, kita kalau kita memang dah diberikan Allah keluasan rezeki, itu nampakkan juga kita tu, maksudnya nampakkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kalau kamu tu nampak memang Allah berikan nikmat, nampakkan nikmat Allah tu, rasakan kepada orang lain juga. Maksudnya macam tu juga. Nampakkan, jangan tak nampakkan nikmat Allah. Allah dah bagi dah. Nampakkan juga sehingga orang pun mendoakan, ya, seperti itu. Dan ibu-ibu sekalian, maka sebenarnya memberi sedekah ni sebab memang lisaili wal mahrum, iaitu sedekah ini atau apa, zakat atau sedekah atau namanya infak ini, dia bagi orang yang, untuk orang yang meminta dan untuk orang yang menahan diri. Dia boleh dalam Al-Quran dua-dua kena, tapi Nabi mengatakan, bersumpah, kalau orang itu suka meminta-minta, maka orang itu akan sentiasa ditipu dengan kemiskinan. Makanya sentiasa kayakan diri, jangan suka meminta-minta. Ya, kadang-kadang ustaz pun macam tu juga. Cukup sekali saja ustaz, jangan sering. Ni lepas ceramah seperti mana biasa. Seperti mana biasa. Itu yang tak tahan tu. Ya. Yang tak payah. Mesti kadang-kadang ustaz, dia kadang-kadang berceramah, dia maki. Oh, macam lepas tu dia minta sedekah pula. Itu yang Ustaz tak tahu tu, ya Allah. Sudahlah dia maki-maki jemaah. Dia kadang-kadang siapa yang keluar tazkirah ni macam keledai yang bertempiran. Dia dah maki macam tu, lepas tu di ujung ceramah dia seperti mana biasa. Itu yang, ya Allah, tuan-tuan, jangan jatuhkan image Islam ni, jangan jatuhkan image dakwah ni. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah dia meminta tu memang jelas, sesuatu perkara tu memang semua orang pun nak bersedekah. Ya, kadang-kadang itu yang kalau boleh janganlah sampai kita suka meminta-minta. Ya, kadang-kadang cukup dia bagi tahu AJK, ya. Kadang-kadang, ya Allah, itu yang kadang-kadang jangan suka meminta-minta. Kalau boleh, hatta Ustaz sendiri Ustaz nasihatkan di Ustaz dan Ustaz yang lain, kalau boleh jangan jatuhkan image Islam, sehingga orang kafir mengatakan, orang-orang kafir mengatakan Islam ni semacam dengan orang yang suka meminta-minta. Ni macam orang Islam tu macam tu pada datang. Padahal Rasulullah dia memulakan dakwah ni dengan kekayaan. Rasulullah tu pertama berdakwah ni billionaire, bukan orang miskin. Jangan cakap Nabi bertahnus ke Gua Hira tu Nabi tak ada makanan. Nabi kaya. Ibunda Khadijah punya ratusan Ferrari. Kalau sekarang ni Ferrari lah, kuda-kuda berapa ribuan unta yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Billionaire, kaya. Dengan dakwah ni Rasulullah miskin. Ya, ni kadang-kadang, ya Allah, ni dengan dakwah jadi kaya. Itu yang terbalik. Sebelum berdakwah tak kenal pun orang dengan dia, tapi dia dapat dakwah ni, kaya. Jangan sampai, ya Allah, kalau boleh, hatta Ustaz sendiri pun, Ustaz makanya sebenarnya Ustaz cita-cita Ustaz insya-Allah punya kedai makan, kemudian punya butik. Lepas tu ceramah ni memang tak ada fikir pun masalah duit. Sebab duit dah ada di usaha sendiri. Izzah pun, Buya Hamka dia punya, makanya guru Ustaz Firdaus sebab dia dah start, ya. Mungkin dia punya percetakan, ya. Dan memang seperti itu, masya-Allah, Bu, ya. Mudah-mudahan seperti itu sampai kita ni seperti Buya Hamka, dia punya percetakan. Dia tidak mengemis. Dia ceramah ni betul-betul kerana ingin berkongsi ilmu, ingin terjadi perubahan. Ya, itu. Ini bukan nak mencari. Ni, ya Allah, ni kalau saya jemput masjid ni, kemudian bagi RM100 ya. Ada forum perdana. Masjid cancel, pergi forum perdana. Sebab RM500. Allah, Bu. Jadi kalau macam ni memang confirm umat tak akan berubah. Jangan salahkan umat tidak berubah, sebab para dai dan para penceramah itu sendiri yang kadang-kadang dia tidak menginginkan perubahan dalam umatnya. Makanya Ustaz mengingatkan diri saya sendiri dan para dai yang lain, tolong yang betul-betul berdakwah ni hanya untuk Allah. Ini bukan untuk memperkaya diri, tapi betul-betul untuk berdakwah, untuk berkongsi ilmu dan ada perubahan. Dan bukan untuk terkenal pula. Tak. Ya, sebab kalau hanya untuk terkenal, ya, kalau macam ceramah pun masya-Allah dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah sejenak kita lepaskan mata hati kita, menembus segala dinding yang menghambat, segala gunung dan bukit yang menghalang, segala daratan dan lautan yang memisah. Hanya menjual suara kalau tidak sampai ke lubuk hati, tak juga. Kan di dalam tabi'in sendiri ada yang hebat, dia ceramah sampai 100,000 orang hadir dalam ceramahnya, tapi tidak ada perubahan. Arak semakin menjadi jadi, zina semakin menjadi jadi, sehingga dia bertanya, apa ni, kenapa ni? Saya hadir dalam ceramah saya itu ribuan orang, tapi kenapa tidak ada perubahan? Dia tanya diri semula, ternyata dia hanya berceramah nak famous. Niat dia. Makanya sentiasa dan macam tu juga ni. Maka sebenarnya infak daripada seorang da'i adalah ilmunya. Infakkan ilmu itu kepada orang lain. Macam Al-Fatihah tadi, Bu, sekarang mungkin tak dapat apa-apa pun, tak nampak lagi, tapi di akhirat nanti Allah, ibu pun ajarkan kefasihan kepada anak-anak ibu. Masya Allah, multi level marketing, ya? Sentiasa anak ibu pun ajarkan kepada anaknya, kepada cucu ibu. Ya Allah, terus menerus, ya Allah ni, ya? Maka jangan sampai kita menyebut-nyebut ataupun membangga-banggakan diri kita. Jangan sampai kita menyakiti dalam berbuat baik dalam berbuat baik ini. Tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perumpamaan orang yang menyebut-nyebut sedekahnya itu atau menyakiti orang lain itu seperti perumpamaan dia seperti batu yang di atasnya tanah, batu licin yang di atasnya tanah, kemudian ditimpa hujan lebat, ya. Kemudian tak ada satu pun tanah tu tak ada yang tersisa, satu biji tanah pun tak. Batu licin ditimpa hujan lebat, mana ada lagi? Mungkin dengan batu-batu tu hilang sekali, ya? Makanya ibu, ini yang kita inginkan kalau boleh kita sentiasa meluruskan niat kita dalam bersedekah. Makanya dulu yang sentiasa saya ingatkan dia Ustaz, kadang-kadang dia bersedekah RM5 dia tutup macam, ya? Dia tutup. Tapi kalau RM50, ceng, lama yang masuk. Itu yang sebenarnya supaya orang tengok tu. Janganlah, ya? Tak perlu pun kalau RM5 tutup, RM50 pun ditutup juga, sama juga kalau orang tak nak tengok. Macam tu juga ni RM50 perlahan-lahan. Itu yang kita tak tahan tu. InsyaAllah kita teruskan kajian kita tentang sedekah yang sunnah itu wasiat. Namun sebelum itu ibu, wasiat yang pertama yang juga mestinya tidak kalah hebatnya kita wasiatkan kepada anak-anak kita adalah seperti mana wasiat Nabi Ibrahim atau juga Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Wasiat yang pertama apa? Janganlah sembah melainkan Allah. Apa wasiat yang pertama? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah nak kalau ayah tak ada? Itu wasiat yang paling utama dahulu, keimanan. Apa yang kamu sembah nak, apa yang kamu, macam mana hidupmu nak kalau seandainya ayah tak ada? Keimananmu nak tak kalau ayah tak ada? Jangan tukar pula, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kamu makan nak kalau ayah tak ada? Ya, itu perlu bukan tak perlu. Sebab wasiat ni memang Islam mengajarkan juga jangan anggap ringan. Sebab apa? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Maka hendaklah generasi tua takut meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Kebanyakan para mufassir mengatakan bahawa lemah di sini adalah ekonomi. Bukan lemah, mesti dalam ayat ni bukan lemah iman, tapi ekonomi. Sebab tuan-tuan, memang ekonomi ni berhubung kait dengan keimanan. Bukankah Ali bin Abi Thalib mengatakan kadal faqru an yakuna al-kufra, hampir saja kemiskinan, kefakiran itu menyebabkan orang kafir. Ya, ibu, tuan-tuan, di Jawa, daerah Malang. Memang Malang lah daerah. Ya. Sekarang Bu, universiti Kristian, semua hospital Kristian, semua Malang. Tadinya tak ada Kristian Bu, sekarang pusat Kristian di Jawa termasuklah Malang. Ibu, dengan Maggi satu box sudah Kristian, orang Islam.
Makanya yang paling susah untuk masuk Kristian ni, murtad ni, orang Sumatera satu, orang Malaysia. Sebab dia dekat-dekat. Maka Ustaz baca apa nama, selebaran yang rahsia Vatikan ketika Ustaz di Libya, negeri yang dihabiskan untuk berbilion-bilion dolar untuk mengkristiankan Sumatera dengan Malaysia. Sebab ibu sekalian, memang Sumatera dengan Malaysia ni dekat, dia dekat, alam pun dekat. Makanya bila di sini hujan, Ustaz tanya mak Ustaz, hujan pula di situ. Jakarta berbeza. Bila di sini kering, hujan, di Jakarta banjir. Dia berbeza sikit. Di sini kering, tak hujan-hujan, Jakarta banjir. Tapi di sini dengan Sumatera sama. Dan memang kekuatan agama ni, Bu, di kampung Ustaz sendiri, Bu, Ustaz anggap mustahil orang akan murtad. Mustahil. Sebab sejahat-jahat manusia di kampung Ustaz tu tetap dia pandai mengaji. Walaupun macam mana pun jahat dia, nakal semua, dia tetap pandai mengaji. Makanya ibu, ini yang mesti kita hati-hati. Jangan tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan miskin. Maka pertama juga wasiat yang kita wasiatkan kepada anak-anak kita adalah apa yang kalian sembah nak, kalau ayah tak ada, kalau mak tak ada, apa yang kamu sembah? Tetap yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki. Kemudian juga perhatikan, wasiatkan tentang apa namanya, kehidupannya, wasiatkan tentang harta juga, tentang kehidupannya. Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia, Sa'ad ni adalah sahabat yang kaya. Sahabat yang kaya ni banyak, Bu. Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, bilioner. Ni bilioner, Bu, mesti betul-betul dia kaya. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Kemudian termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu tahu tak, para sahabat Nabi, kalau ada sahabat yang miskin, dia memang melihat sahabat yang kaya ni, maka dia juga mewasiatkan anaknya. Walaupun dia miskin, tapi dia mewasiatkan anaknya, tolong wahai Sa'ad, tolong jaga anak saya. Sehingga sahabat-sahabat yang kaya ni, dia banyak punya anak angkat dengan sahabat-sahabat yang miskin. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat yang miskin ni, dia ada sahabat, dia orang yang taat, maka anak-anak dia pun dijaga ketaatannya oleh sahabat ni sendiri. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni saja banyak anak angkatnya daripada sahabat-sahabat. Sebab dia kaya. Sehingga kekayaan dia pun masih itu pun dah banyak anak angkatnya, masih kekayaan dia masih ada lagi. Sehingga memang tak akan berkurang pun, ya, tak akan berkurang pun. Sebab apa? Saya ingatkan diri Ustaz dan kita semua, selagi banyak orang yang kita tanggung, Allah akan semakin memberikan rezeki semakin banyak kepada kita. Maka jangan minta rezeki untuk diri dan keluarga kita saja. Minta rezeki, ya Allah, kayakan saya sekaya-kayanya. Ya Allah, jadikan saya orang yang dermawan. Ya, doa ni, doa, Bu. Ya, tuan-tuan, kalau punya bisnes, ya Allah, kayakan saya sekaya-kayanya dan jadikan saya orang yang dermawan. Maksudnya orang yang suka memberi. Seorang yang dermawan ini tidak akan pernah dimiskinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saat satu hari, ya Rasulullah, saya punya harta, saya nak mewasiatkan seluruh harta saya ni. Seluruh, minta maaf, 2/3 daripada harta saya. Kata Nabi, tak. Sepertiga itu pun banyak, wahai Sa'ad. Sepertiga itu mewasiatkan harta itu pun banyak. Maka kaedah dia, boleh mewasiatkan harta kita mewasiatkan. Saya ingatkan, wasiat ni adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang bukan ahli waris, ya? Yang bukan ahli waris, bukan yang terkena faraid. Sebab kata Nabi, la wasiyata li warith, tidak ada wasiat untuk para ahli waris, ya? Maka wasiat ni pemberian ketika dia hidup yang sudah mendekati kepada kematian. Yang wasiat tu, makanya saya ingatkan, hibah dia adalah ketika dia sihat, ya? Wasiat ni dia dah memang
Sakit tu memang kata doktor mungkin dalam 3 minggu, 4 minggu ni memang tak boleh lagi. Maka saat tu dia dah tahu dah, doktor pun dah bagi tahu sakit ni takkan terobati lagi, maka terus dia berwasiat. Maka wasiat ni dia wasiatkan kepada yang bukan ahli warisnya, dan tidak boleh lebih daripada 1/3. Dan bahkan ada pendapat yang mengatakan 1/3 pun tak boleh. Sebab Nabi mengatakan 1/3 itu pun banyak. Makna dia wasiat ni kurang daripada 1/3. Mungkin 1/4 ke 1/5 ke, maka dibolehkan untuk berwasiat. Okey. Kita bacakan pengertian. Disunnahkan bagi seseorang yang meninggalkan khairan. Khairan ni adalah harta atau harta yang banyak lah. Agar berwasiat sebesar 1/5. 1/5. Maksudnya disunnahkan 1/5 untuk berwasiat daripada hartanya. Dan tidak boleh berwasiat lebih daripada 1/3 kepada orang lain ataupun kepada salah seorang ahli waris. Okey, di sini nanti saya akan terangkan. Kecuali atas izin ahli waris yang lainnya. Setelah orang yang berwasiat meninggal, dengan demikian maka ia dapat dilaksanakan. Okey. Satu-satu kita terangkan tu, tuan-tuan. Disunnahkan bagi seseorang yang meninggalkan khairan. Itu harta yang banyak. Di sini penulis mengatakan seseorang yang meninggalkan khairan itu harta yang banyak, disunnahkan dia untuk berwasiat. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahawa wajib. Makanya wasiat ni hukum dia 5. Wajib dia berwasiat. Kalau dia punya harta yang banyak, wajib berwasiat. Sebab juga kutiba alaikum. Kalau ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Maka di sini dikatakan ada sebagian pendapat mengatakan wajib, namun ada pendapat yang mengatakan bahawa ayat ni telah dinasakh dengan ayat waris. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, maka dikatakan sunnah. Kewajipannya dinasakh oleh dengan ayat waris. Okey, kita teruskan. Innallaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarith. Macam mana? Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap mereka yang memiliki hak apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maka untuk siapa wasiat ni? Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Iaitu wasiat ni bukan untuk ahli waris. Kalaupun diwasiatkan kepada ahli waris, contoh Ustaz mewasiatkan kepada saudara kandung Ustaz, ya. Kemudian lahir anak Ustaz, waktu tu anak Ustaz tak lahir lagi, lahir anak lelaki Ustaz, maka saudara kandung Ustaz dia berhak menerima wasiat. Sebab apa? Dia tidak menerima waris. Sebenarnya dia adalah waris tadi, sebenarnya tidak boleh menerima wasiat. Tapi kerana lahirnya anak lelaki Ustaz, maka dia terhijab, sehingga dia berhak menerima wasiat. Tadi padahal sebenarnya dia waris. Jadi waris yang boleh menerima wasiat adalah waris yang terhijab. Kalau dia waris, ahli waris, maka dia tidak boleh menerima wasiat, ya? Namun kalau dia terhijab, maka dia boleh menerima wasiat. Tuan-tuan, kenapa pula ibu bapa dapat wasiat pula? Di sini sebenarnya kenapa? Sebab Allah jadikan ayat ini umum. Kalau seandainya ibu bapa kita itu, contoh ibu bapa kita itu orang yang musyrik, maka dia boleh mendapatkan wasiat daripada harta kita. Sebab apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun dia syirik, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tetap melayan orang tuamu, itulah kebaikanmu.
yang selepas berbuat baik kepada Allah, itu berbuat baik kepada orang tua. Walaupun orang tua tu menderhaka kepada Allah, sebab Allah tak tanya tentang keterhakaan orang tua tu kepadamu, tapi Allah bertanya tentang apa yang kamu lakukan kepada orang tuamu. Itu yang Allah tanyakan saja. Ni orang tua dia kena dadah, lepas tu confirm orang tua tu dah mampus dah cakap. Dia tak nak bantu lagi. Ni anak, ya Allah, ini kena dadah tu, belum lagi dosa yang mesti yang tidak diampun, masih boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Ustaz pernah mentalkinkan orang yang kena dadah 4 tahun tuan-tuan. Dia nak berubat, tapi masih ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian, memang ada orang-orang yang kena dadah ni bukan dia tak baik, dia baik, dia elok, tapi dia terpengaruh dengan kawan-kawan. Tuan-tuan, Ustaz tengok yang Ustaz tak sebutkan nama dia. Ustaz tengok orang ni bukan menghibah dia, tapi Ustaz nak ceritakan. Ustaz tengok, ya Allah, Ustaz baca Yasin, sebab yang masuk waktu tak boleh 2 orang, sehingga yang mak dia suruh Ustaz masuk. Mak dia dah tua dah, mak dia 75 tahun, dia dalam 54 macam tu. Ya Allah, Ustaz masuk, Ustaz baca Yasin, dia mencuba untuk mengikut Ustaz baca Yasin. Tu salah satu kelebihan di orang-orang Melayu ni. Dia baca Yasin tu sekurang-kurangnya, walaupun kadang-kadang dia pun ni, tapi kadang hari-hari waktu kecil dia mendengar Yasin tu memang terbiasa, sehingga memang Ustaz baca Yasin dia pun mulut dia bergerak. Allahu Akbar. Maknanya sejak ya Allah, memang Ustaz berusaha saja. Ustaz berusaha sebab Ustaz dekat dengan mak dia, maka Ustaz menolonglah. Siapa pun Ustaz akan tolong, siapa pun. Bahkan Nabi SAW sendiri pun dia mencucukkan tanaman tu kepada kuburan yang memang dah jelas-jelas diazab. Ya. Kita kan berusaha untuk menolong, untuk dengan doa. Terakhir, ibu, tuan-tuan, dia ketika Ustaz mencuba untuk membacakan kalimah la ilaha illallah, maka ketika itulah dia memang mengangkat badannya untuk mengucapkan kalimah itu. Memang agak susah, tapi dia mencuba. Sebab tube tu dah masuk ke mulut dia, jadi dia macam tu, dia baca, dia angkat badan dia baru dia mengucapkan kalimah itu. Dan mudah-mudahan bagi Ustaz sendiri, seminggu selepas itu meninggal, mudah-mudahan itulah kalimat yang dia yang terakhir. Dia berbaik sangka Ustaz dengan dia, berbaik sangka Ustaz dengan Allah, mudah-mudahan itu kalimat yang dia yang terakhir. Tuan-tuan, makanya di sini sebenarnya saya ingin menyampaikan, orang tua kita, dia kalau seandainya pun dia bersalah, kadang-kadang dia tidak bagi kita nafkah waktu kecil pun, tetap kita yang Allah tanya bagaimana kita dengan orang tua. Sebab ini perintah Allah, wa sahib ni sahabat, maksudnya engkau jadikan dia sahabatmu, engkau jadikan makan minumnya engkau jaga, kemudian pakaiannya engkau jaga, itu sahabat yang betul-betul mestinya kita sentiasa dengannya. Bu, tuan-tuan, nomor 2 yang paling amal yang paling dicintai oleh Allah, ayyul amali ahabu ila Allah, as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ayyu, birrul walidain, qultu thumma ayyu, al-jihadu fi sabilillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa amal yang perbuatan kerja, usaha yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat tepat pada waktunya. Tu kerja, usaha. Sama juga dengan bisnes. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu bisnis, kata Allah, tijarah yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ya apa? Beriman kepada Allah dan Rasul, dan berbuat baik kepada orang tua, termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab beriman dengan Allah, dengan perkataan Allah, dengan kalam Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, termasuk keimanan. Kemudian yang ketiga barulah al-jihadu fi sabilillah. Yang pertama salat tepat pada waktunya, yang kedua berbuat baik dengan orang tua. Jihad nombor 3, bu, tuan-tuan. Bahkan ya Allah, makanya jihad nombor 3 orang tua ni jangan main-main. Walaupun dia, seperti saya sampaikan, walaupun dia agama dia berbeza dengan kita, tetap kita berbuat baik dengan dia. Sedangkan salah seorang sahabat Nabi SAW ketika nak pergi berperang, ya Rasulullah, saya nak pergi perang, apakah masih mempunyai orang tua? Ada, emak saya. Balik rumah, jaga betul-betul, itulah jihad. Bahkan Ustaz, contohnya Ustaz, mak,
saya nak pergi Palestin berjihad. Kata mak, tak boleh. Tak boleh kata mak. Saya mak tak redha. Ustaz tak boleh pergi Palestin. Kalau peperangan tu jauh, kalau jihad tu jauh, maka mesti izin dengan orang tua kita. Kalau orang tua tak izin, jangan, oh ni jihad, ni jihad ni. Oh ni orang yang silap faham agama sekarang ni. Oh, dia nak jihad tu dia lawan mak dia semua. Cuba dia tengok di Palestin, mak dia sendiri yang bagi. Ni senjata. Dia sat tengok ni, ya Allah, remaja baru umur dalam, saya rasa dalam 15 tahun ya. 15 tahun ni mak dia bagi. Allah Akbar, memang betul-betul dia praktikkan sahabiah itu, sahabat Nabi yang perempuan tu, yang 3 orang anaknya diutus ke medan perang, meninggal syahid, dia utus anak yang satu lagi syahid lagi, dia utus satu lagi, dipersiapkan, mak mempersiapkan untuk anak dia berperang. Tapi kalau peperangan itu, makanya kalau seandainya seorang anak lelaki, dia mesti izin berperang berjihad di jalan Allah pun mesti izin mak dan ayah dia. Kalau tak izin jangan pergi. Tapi kalau peperangan itu, jihad itu memang sudah di depan mata, tidak perlu izin mak dan ayah itu. Kalau dah depan mata, maksudnya dah depan mamasinya, dah dekat, dah memang di negeri, macam contohnya, kalau jangan sampai ya, tapi contohnya kalau dah dekat di negeri kita, sudah orang-orang kafir itu memerangi, maka kita terus tidak perlu lagi minta izin kepada mak dan ayah. Sebab apa? Kita mesti menghalang dia, sebab dengan menghalang dia, kita telah menyelamatkan mak dan ayah kita, dan kita boleh meminta izin dalam perkara-perkara yang lain. Makanya tuan-tuan ya, maka di ulil walidaini, wasiat ini juga berlaku untuk orang tua. Wal aqrabina bil ma'ruf, dan karib kerabat. Kenapa karib kerabat? Kenapa berwasiat ini kepada karib kerabat? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala meluaskan kita rezeki. Tuan-tuan, puan-puan, mungkin dahulu ketika kecil makcik yang dukung, atau yang sihatnya kita tak tahu, waktu kecil kita tak tahu, sekarang kita jadi orang kaya ya? Dan dia pun tak ingat juga, tak ingat lagi. Namun inilah berwasiat kepada karib kerabat ni sebenarnya memanjangkan lagi silaturahim, memanjangkan lagi kasih sayang di antara keluarga. Maka sebahagian berpendapat pendapat yang tidak mengatakan bahawa hukum wasiat ini tidak dipadankan dengan hukum waris, maka berpendapat wajib bagi seorang berwasiat kepada karib kerabat yang bukan ahli warisnya. Sebab apa? Sebab dia berkongsi, mudah-mudahan dengan kasih sayang itu, mudah-mudahan nantinya tuan-tuan dan puan-puan, dia dia mendoakan, dan boleh jadi mudah-mudahan wasiat itu juga mungkin dia menyekolahkan anaknya menjadi anak yang hafiz pula. Allahu Akbar ya, dia menjadi anak yang hafiz. Kita tak tahu anak kita berwasiat kepada karib kerabat kita yang miskin contohnya, kemudian anak dia ada yang hafiz, ya Allah ya, dengan duit itu dia belajar pondok semua, Masya Allah. Orang yang dalam kubur tetap mendapatkan kebaikan daripada wasiatnya itu ya? Okey. Disunahkan secara tegas menunjukkan bahawa wasiat yang diberikan kepada karib kerabat yang bukan ahli waris hukumnya adalah sunnah ya? Hukumnya sunnah. Tapi bagi sebagian pendapat mengatakan wajib. Sebab yang pendapat ini mengatakan sebab hukum sudah dipadatkan dengan hukum waris, dengan ayat waris. Akan tetapi Abdullah bin Abbas menolak hal tersebut dan mengatakan bahawa ayat di atas termasuk ayat yang muhkamah, jelas. Ni Abdullah bin Abbas. Sebab Nabi SAW, kalau kita nak tengok tafsir Ibnu Abbas yang paling banyak, sebab Ibnu Abbas ni adalah diberikan kemuliaan oleh Rasulullah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah, bahawa Ibnu Abbas ni orang yang memahami tafsir. 7 tahun dia sudah boleh mentafsirkan Al-Quran, yang mana para sahabat yang lain tak sampai pentafsiran daripada itu. Idza jaa nasrullah wal fath, Abu Bakar As-Siddiq tak tahu tafsirannya, Umar bin Khattab tak tahu tafsirannya, sahabat-sahabat yang lain tak tahu tafsirannya. Kemudian kata Rasulullah, apa yang menghalangimu wahai Abdullah bin Abbas untuk menyampaikan tafsiran surah yang aku baca ni, surah yang turun? Aku takut ya Rasulullah, kalau aku menyampaikan
takut aku merendahkan pakcik-pakcik. Masya Allah ya. 7 tahun sudah punya adab. Ya, anak kita ni Allah, Ustaz boleh uji ke? Ustaz boleh uji. Allah. Ya kadang-kadang ya Allah salat sampai Ustaz juga joget ya Allah. Sampai Ustaz cakap ya Allah, boleh uji betul dah, kita boleh uji. Ya. Sampai Ustaz dalam hati saya cakap dia, pasal dia puasa tak nak solat. Orang tak nak solat, orang kalau puasa dia tak nak solat, saya cakap. Dia macam pakai baju tak pakai seluar. Dia cakap. Dia pun cakap, dia cakap. Akhirnya sekarang dia solat sendiri. Ya, bila Ustaz solat jadi imam tugas, dia pun solat di bilik imam sendiri. Nah, saya nak jaga memang susah, jaga laki-laki memang susah memang. Makanya Ibn Abbas 7 tahun dia cakap apa? Ya Rasulullah, aku takut kalau aku bercakap merendahkan pakcik-pakcik saya. Ya Allah. Maka kata Abdullah bin Abbas, tafsiran ayat ini bahawa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Maka hampir keseluruhan sahabat menangis. Mendengar tafsiran itu, Abu Bakar menangis, kemudian Umar menangis, semua menangis. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan menolak bahawa ayat wasiat ini dipadamkan atau dihapuskan, dinasahkan dengan ayat waris. Sebab apa? Dia menyebutkan bahawa wasiat itu wajib diberikan kepada karib kerabat yang bukan ahli waris, dan pendapat inilah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Ini yang pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Bukan pendapat yang sunnah itu tidak benar, Bu. Bukan. Maksudnya, Bu, makanya saya ingatkan kita ni perlu belajar banyak sedikit. Perlu belajar juga mazhab-mazhab yang lain sedikit sebanyak. Sebab kalau tak belajar mazhab, Ustaz, belajar Al-Quran hadis itu cukup Ustaz, tak payah belajar fiqh-fiqh ni. Apa ulama-ulama ni? Dia semua berjihad, saya pun boleh berijtihad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia macam dia samakan diri dia dengan Imam Asy-Syafi'i. Ni ada orang-orang sekarang ni, dia merendahkan Imam Asy-Syafi'i, dia tak kenal Imam Asy-Syafi'i. Memanglah Imam Syafi'i pun dia bukan tidak mengambil Al-Quran dan hadis. Dia sama juga mengambil Al-Quran dan hadis. Tapi tuan-tuan sekarang ni perumpamaan dia orang-orang yang kadang-kadang yang sekarang ni orang-orang baru sekarang ni, Imam Syafi'i bid'ah, semua bid'ah, ya Allah. Dia ulama apa ni? Dai apa ni? Dia merendahkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Dia 10 kali pun tak khatam. Masya Allah. Jangan main-main. Imam Syafi'i dia menguasai keseluruhan hadis, sehingga dia orang menguasai hadis sebab hadis. Kemudian dia juga adalah orang yang faqih. Dia kalau faqih dia mesti muhadis. Kalau muhadis belum tentu faqih lagi, belum tentu cerdas lagi. Ini perbezaannya. Ini ya Allah, Imam Syafi'i. Cuba tengok ya. Perumpamaan sebenarnya sedikit saya ingin sampaikan pendapat. Jangan sampai kita mengecilkan pendapat-pendapat orang-orang yang terdahulu. Bu, ada salah seorang pemuda di Jawa, di Jakarta. Dia pergi ke rumah Pak Kiai. Pak Kiai, saya ni pening kepala Pak Kiai. Kenapa? Saya ni mengatakan sunnah, ni mengatakan tak perlu belajar fiqh-fiqh ni, belajar Al-Quran terus baca Al-Quran, baca hadis cukup. Tak payah imam-imam, tak payah. Okey, kata okey. Kalau macam itu, saya nak jawab soalan awak ni, datang rumah saya. Datang ke rumah, lepas tu isteri Pak Kiai bagi air dengan jak betul? Jak dengan cawan, dengan jak dengan gelas. Kemudian Pak Kiai pun dia ambilkan, sebab isteri Pak Kiai dah balik, masuk dalam. Dia pun Pak Kiai dia pun tuangkan. Kata Pak Kiai, tak payah tuangkan, minum terus. Alah Pak Kiai, macam mana minum di jak yang besar ni? Tak ada adab langsung tak. Maka macam itulah ulama-ulama terdahulu tu, dia bukan tidak mengambil daripada Al-Quran. Kalau kita langsung mengambil Al-Quran berat, besar, kita tak tahu. Maka cawan-cawan ni adalah ibarat ulama-ulama. Tetap dia juga mengambil dari Al-Quran dan hadis. Bukan dia tidak mengambil Al-Quran dan hadis, cuma dia membantu kita memahami Al-Quran dan hadis. Kalau kita terus belajar, tuan-tuan, rosak agama ni.
Nanti tukang jual burger, dia pula belajar aku baca Al-Quran, baca hadis, terus hantam hukum terus. Tuan-tuan, tak boleh. Kita mesti belajar. Kita mesti, kalau kita awam, tak tahu bahasa Arab semua. Bahasa Arab dengan Ustaz Pedah dah berapa tahun belajar ni. Hal tatakallamun al-Arabiyyah? Na'am, tatakallam ma'i. La tatakallam bil Malawiyah. Ya, insya-Allah. Oh, bahasa Arab pun, bahasa Jakartanya, bahasa Arab pun belepotan. Ini pun nak berfatwa sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya orang kalau dia awam, dia mesti wajib mengikut satu mazhab. Sebab Imam Asy-Syafi'i itu jauh lebih hebat daripada ustaz yang menyampaikan ni. Tak ikut ustaz, ikut Imam Asy-Syafi'i dahulu. Kalau ustaz dalam satu mazhab. So Imam Asy-Syafi'i jauh lebih hebat daripada ustaz yang menyampaikan. Tapi kalau macam ustaz dah belajar pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Abu Hanifah, maka ustaz, kerana ustaz dah belajar besar macam Ustaz Firdaus juga, kami muttabi' bukan muqallid. Kami boleh memilih pendapat. Sebab kami sudah belajar usul fiqh, kami sudah belajar fiqh, kami sudah belajar bahasa Arab, kami memahami pendapat-pendapat, maka kami boleh memilih. Tapi bagi orang yang awam tidak boleh, dia wajib bermazhab. Sebab apa? Ustaz yang bercakap tu tidak jauh lebih hebat berbanding imam mazhab itu. Ini itu makanya. Tapi kalau dia sudah belajar, boleh dia memilih pendapat. Kita teruskan dengan wasiat, yaitu harta yang banyak. Ukuran untuk harta yang banyak dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau dalam masyarakat tu harta kita tu hanya satu tahun. Kalau memang dalam satu tahun tu harta kita baru habis, maka kita dikatakan dalam satu masyarakat tu kita boleh sudah dikatakan mempunyai harta yang banyak. Maksudnya satu tahun boleh menghabiskan harta tu, maka kita sudah off dia, menunjukkan kita dah memang banyak harta tu. Tapi kalau seandainya sebulan tak cukup nak berwasiat, maka wasiat orang yang seperti ini adalah makruh. Wasiatnya orang yang fakir, sebab apa? Dia nak berwasiat. Atau keluarga dia pula sudahlah berwasiat, dia harta dia pun hanya cukup sebulan, 2 bulan. Kemudian keluarga yang itu pun miskin-miskin, maka dia makruh, dibenci dia untuk berwasiat. Maka yang berwasiat ni, yang boleh berwasiat ni adalah orang yang kaya, yang harta yang banyak. Harta banyak ni maksudnya boleh setahun. Setahun tu boleh habis duit setahun, maknanya banyak tu. Ya, setahun tu ukuran dia setahun lah. Okey. Kemudian agar berwasiat 1/5, dalil yang menunjukkan agar seseorang berwasiat dengan 1/5 ini adalah riwayat Abu Bakar As-Siddiq, yang mana aku berwasiat dengan bahagian yang telah diredai oleh Allah untuk dirinya, iaitu 1/5. Yang dia berwasiat 1/5 untuk anak-anaknya, ya. 1/5. Tidak boleh lebih daripada 1/3. Itu hadis yang Sa'ad bin Abi Waqqas, tak boleh lebih 1/3. Orang lain yang dimaksudkan dalam kaedah tadi, orang lain yang dimaksudkan di sini adalah bukan ahli waris. Kita bincangkan, iaitu kerabat. Kemudian kecuali atas izin ahli waris lainnya setelah orang yang berwasiat meninggal, ya. Kemudian kalau seandainya berwasiat kepada ahli waris juga, kan dia tak boleh secara hukum asal, tak boleh. Tapi kalau dia nak berwasiat juga, maka mesti mendapatkan izin daripada ahli waris yang lain. Jelas, ya. Namun tuan-tuan, dia dikatakan sebenarnya kalau seandainya orang berwasiat dan kemudian melebihkan di antara ahli waris itu, sebenarnya 2 perkara. Boleh jadi dia mengiyakan setuju ketika itu kerana apa? Nak menyenangkan hati orang yang berwasiat. Yang kedua, mungkin dalam hatinya tak. Itu masalah dia. Maka tuan-tuan, sebenarnya bagi Ustaz sendiri, kenapa? Sebenarnya baik wakaf, baik hibah seperti yang semalam kita bincangkan maupun wasiat, sebenarnya tuan-tuan, dia mesti menyenangkan hati hampir pada sini keluarga lah. Kalau keluarga yang ahli waris, dia sudah menerima waris, ada hak-haknya. Dia tidak perlu risau. Dan karib kerabat juga disenangkan, sehingga memang kita meninggal tu tuan-tuan, ya Allah,
semua orang, terutama kenapa karib kerabat ni? Karib kerabat ni dia 3 hak. Kalau apatah lagi kalau dia jiran kita, 3 hak dia. Pertama jiran, hak jiran, yang kedua hak seorang muslim, yang ketiga hak karib kerabat tali darah. Maka ini yang mesti kita perhatikan. Kalau boleh jangan sampai kita tidak memberikan wasiat kepada karib kerabat. Dan kalau seandainya ini terjadi, mesti dengan redha, betul-betul redha daripada ahli waris yang lain. Kalau yang akan meninggal ni berwasiat kepada ahli waris. Dan wasiat ni boleh berlaku hanya selepas meninggal. Sebelum meninggal wasiat tidak berlaku. Wasiat tidak berlaku sebelum meninggal. Dah meninggal baru berlaku. Dan wasiat ini boleh ditarik semula. Kalau seandainya kita berwasiat, lepas tu kita nak tarik semula. Contohnya saya wasiatkan 1/3 daripada harta saya ni untuk pondok tahfiz, contohnya. Lepas tu sebelum meninggal tu dia suruh jual. Maka boleh. Sebab apa? Dia berhak ke atas harta. Dia berhak ke atas hartanya. Tidak ada orang yang jangan nak mempermasalahkan, tak perlu pun kita nak memperbujikan orang tu, mengumpat orang tu sebab dia dibolehkan secara hukum, dia boleh. Sebab orang yang punya harta dia berhak untuk memperlakukan hartanya menurut kehendaknya. Okey, mungkin itu saja yang boleh kita sampaikan. Dan kemudian dengan jawapan yang semalam, ada yang Ustaz ingin sampaikan juga. Sebenarnya memang pendapat yang paling kuat adalah tidak boleh menghibahkan pendapat ibu pertanyaan ibu tidak boleh menghibahkan kepada seseorang yang kalau kita sudah menderita penyakit yang memang akan menyebabkan kepada kematian menurut doktor. Namun pendapat yang kedua, Ustaz tanya Ustaz dengan guru Arab, Ustaz tanya. Namun pendapat yang kedua sebenarnya dikatakan kalau seandainya memang tidak ada, kan sebenarnya kenapa kita berwasiat kepada karib kerabat? Sebab ahli waris sudah mendapatkan. Sebab supaya tidak ada sakit hati yang macam-macam hati di hati ini dalam kerabat, dalam kita bermuamalah dengan karib kerabat kita dan keluarga kita. Sebenarnya itu tujuan agama ini. Kalau ibu anak tunggal, kemudian suami dah meninggal, tak ada punya siapa-siapa, anak pun tunggal, maka tidak ada yang mempermasalahkan, maka boleh menghibahkan. Aman rasanya bu Sebab memang betul-betul Ustaz tanya. Sebab Ustaz menjawab yang semalam itu dengan kaedah. Sebab Ustaz tak boleh lari daripada kaedah. Namun ketika Ustaz tanya, memang mesti bertanya dengan orang-orang yang memang Masya Allah. Ustaz tanya terus ke Arab, dia langsung ke guru dengan bahasa Arab semua Ustaz tanya. Maka dijawapannya dan juga disokong oleh Ustaz Firdaus juga tadi pagi. So Ustaz tanya semua, Ustaz tanya juga Ustaz Firdaus. Ini sebab Ustaz Firdaus dalam masalah faraid dengan masalah ini dia memang lebih menguasai. Maka Ustaz tanya dengan Ustaz Firdaus juga, Ustaz, kata menurut Syekh Utsaimin mengatakan memang bukan mati yang bukan sakit yang nak mati 3 minggu tak. Bahkan memang menurut Utsaimin dah jelas dia mempunyai penyakit yang akan membawa kepada kematian, walaupun masih jauh lagi, tetap menurut kaedah yang pertama tidak boleh menghibahkan. Walaupun pendapat yang kedua membolehkan, dan bahkan yang menguatkan lagi, kalau seandainya tidak ada yang orang-orang yang mempermasalahkan harta itu, maka dia memang wasiat pun keseluruhan, dia hibah keseluruhan pun tidak masalah. Sebab apa? Tidak ada orang yang tersakit hati dalam masalah harta tersebut. Buat aman ya Bu, insyaAllah. Okey, mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan insyaAllah kita akan bincangkan ini Bu, sebenarnya kenapa Ustaz? Sebenarnya masalah infaknya memang kita banyak mendengar. Kenapa Ustaz ingin? Sebenarnya Ustaz memang kalau Ustaz tak buat kelas macam wakaf, hibah dengan wasiat ni, perkara-perkara ni kadang-kadang tak nak dibincangkan oleh orang lain. Ustaz nak bincangkan sedikit sebanyak. Kalau ibu nak tahu lebih dalam lagi, memang ibu pergi kepada orang yang lebih pakar lagi, iaitu di Jakim atau di Jais tu, yang memang mereka bermuamalah. Ustaz tu langsung bermuamalah real
Dengan apa, dengan ni ibu tanya lah, ini sebagai peringatan saja, sebagai ingatan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya jangan bermain-main dalam masalah harta. Sebab apa? Wala tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Bukankah Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan kalian berfoya-foya membegah-begah dengan harta tapi tidak menguruskan tentang harta. Sebab apa? Masalah-masalah wakaf, hibah dengan wasiat ini mesti diuruskan dengan detail. Mesti jelas supaya apa? Jangan orang lain memakan harta orang lain. Ini yang sebab apa? Sebab tuan-tuan, kalau orang lain sudah memakan harta orang lain, ibadah dia semua tak jadi nanti. Sebab apa? Dia makan, dia sihat tu dengan harta tu. Ya Allah, nak berdoa munajat malam Lailatul Qadar tapi makan daripada hak orang lain. Ya Allah, ni bahaya sedekah. Makanya Ustaz ingin sampaikan di Ustaz kepada Ustaz ini dan kita semua, tolong wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti kamu ditanya terhadap semua nikmat-nikmat ni. Maka seorang Islam dia mesti profesional. Kalau dia punya duit, maka banyak duit dia, maka dia mesti uruskan. Jangan dia macam tu, lepas tu anak pun tak tahu, lepas tu bergaduh. Ini tak boleh, mesti jelas. Ini yang mesti saya sampaikan. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan detail mungkin dengan Ustaz yang memang langsung terjun dalam masalah ini, masalah wasiat ini. Sebab Ustaz kenapa tertarik membincangkan ini? Sebab Ustaz tengok TV Al-Hijrah, dia pun bawakan, tapi pukul 11 malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un semua. Ya Allah, makanya Ustaz pernah membincangkan ini. Yang Ustaz dengar tu dalam pukul 11 malam, kadang 10 ada malam. Dia perkara-perkara ni mesti pagi atau apa yang lepas Isya yang orang masih dibincangkan. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Lebih terkurang saya minta maaf. Selama 3 hari mungkin ada terkurang terkasar bahasa, saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah ya, ibu sekalian, kita mungkin insya-Allah Ustaz 20 hari bulan ni Ustaz balik ke Jakarta. Ustaz berhari raya di Jakarta. The first 8 tahun tak pernah berhari raya di Jakarta, memang di Malaysia saja. Ya. Sebab Ustaz sentiasa menjadi imam, maksudnya imam yang sentiasa imam sini terus balik terus. Ustaz ya, selama seminggu raya tu sentiasa 8 tahun Ustaz jadi imam, terus 5 waktu sekali semalam. Sekarang pula Ustaz pula Allah saya minta kepada imam, itu pun imam tu dah jangan lama sangat di Jakarta Ustaz. Ya Allah. Ya, sebab Ustaz sentiasa memang Ustaz memberikan laluan, sentiasa memberikan laluan. Kadang-kadang Ustaz bawa orang tua Ustaz sini supaya Ustaz tak balik ke Jakarta. Ustaz bawa orang tua Ustaz sini supaya imam-imam yang dulu ni dia boleh ke kampung dia, boleh. Alhamdulillah 8 tahun tu. Sekarang ni insya-Allah mudah-mudahan Ustaz dengan giliran Ustaz pula insya-Allah. Dan mudah-mudahan 20 hari bulan kita akan bertemu mungkin insya-Allah lepas 5 hari bulan Ogos, 5 bulan Ogos sini atau 6 Ogos mungkin dengan kelas-kelas yang ada atau di ujung bulan atau dengan kelas talaqi tajwid nanti kita akan adakan setiap Isnin. Tapi bermula September, yang Ustaz ingat tu September next month. Tapi yang bulan yang akan datang kita bertemu Selasa yang akhir insya-Allah. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, jadikanlah semua ucapan kami, semua perbuatan kami, muamalah kami ya Allah, baik dalam harta kami ya Allah, semuanya berada dalam redha-Mu ya Allah. Bukan dalam menurut kehendak kami ya Allah, tapi menurut kehendak-Mu dan menurut apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ucapan, dengan perbuatan yang baik yang kami lakukan menghantarkan kami ke dalam redha-Mu dan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah, jauhkan kami dari perkataan dan perbuatan yang akan menghumbankan kami ke dalam kemurkaan-Mu dan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada kami semua kebaikan yang sekarang maupun kebaikan yang akan datang ya Dzal Jalali wal Ikram. Kebaikan di dunia ini maupun kebaikan di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram.
Ya Allah, anugerahkan juga ya Allah kepada kami perlindungan yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perlindungan yang diminta oleh hamba-hamba-Mu yang saleh ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, selesaikanlah masalah kami, mudahkanlah yang susah bagi kami. Ya Allah, lapangkanlah yang sempit bagi kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, lansaikanlah hutang-hutang kami ya Allah. Terkhusus ya Allah, bantu kami untuk melansaikan hutang kami kepadamu ya Allah. Itu yang paling utama bagi kami ya Allah. Dan begitu juga hutang kami kepada manusia ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk di antara keluarga kami ya Allah yang belum Kau beri petunjuk ya Allah. Ya Allah, sedarkan mereka ya Allah. Ya Allah, sedarkan mereka ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sedarkan mereka ya Allah untuk taat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesembuhan ya Allah. Kalau kami sakit di antara kami ya Allah, ya Allah, anugerahkan kami kesembuhan yang mendekatkan diri kami kepadamu ya Arhamar Rahimin. Kesembuhan yang membuat kami taat kepadamu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jangan kesembuhan yang akan kami menderhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya Kau sakitkan kami ya Allah, Engkau izinkan kami dalam keadaan sakit ya Allah, jadikanlah sakit itu, dengan sakit itu kami bersabar ya Allah, itulah pahala kami yang besar ya Allah. Ya Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya Allah, Engkau janjikan orang-orang yang bersabar dengan kehidupannya, dengan sakitnya, maka Engkau janjikan dengan pahala yang tak terhingga ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan Engkau janjikan orang-orang yang sabar bersamamu ya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang sabar dengan sakit yang kami alami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami malam Lailatul Qadar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ampunan. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله